Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 8. Kata Ibnu Aqil Al-Hambali, dan sungguhnya telah sampai oleh tawatur maknawi. Sampai daripada mana? Daripada sahabat. Orang cerita sampai kepada ulama. Apa dia? Dengan memakainya, artinya memakai kias. Jadi sahabat sendiri pun guna kias. Apa cara kita? Hujjah. Tempat kita berpegang Quran, hadis, ijma' dan kias. Jadi kita masuk bahagian yang keempat, iaitu kias. Jadi kias suatu dengan satu hal lain. Hak nu hak benda tu nak panggil makis alaih. Hak ni nama kias. Kias beras dengan gandum. Beras semakis, gandum tu makis alaih. Pada hukumnya riba. Jadi jual beras gandum dengan gandum tak boleh. Jual beras dengan beras tak boleh. Pasal riba. Apa ilatnya? Sama-sama jenis makanan. Ilah ujarnya pasal makanan. Itu apa panggil kias. Kemudian sahabat-sahabat guna kias. Apa salahnya? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma', kita kias pula. Satu. Yang kedua pula ada dalil. Artinya memakai kias, mengguna kias. Dan ia kias tu qata'i. Nak putus. Jadi tak ada ragu-ragu. Boleh pakai sangat. Itu intaha kata Ibnu Aqil Hambali. Dan dengan dalil firman Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Atas balik kata dengan dalil beramal. Sudah atas. Jadi yang pertamanya dengan dalil beramal kebanyakan sahabat amalnya kias. Yang keduanya dengan dalil ayat Quran. Yang pertama dalil sahabat. Kita tengok sahabat masyhur daripada itu. Yang kedua pula dengan ayat Quran benar. Dan dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa'tabiru, ambil kira olehmu ya ulil albab, ya ada akal fikir. Ini hakikat. Ini bab hukum fiqh. Hukum tauhid tadi, bab usul tadi. Suruh fikir lebih lagi, wajib nazar. Wajib fikir. Kita ada angkat dengan perkara orang. Ini fiqh begitu juga. Ada tempat taklid, ada tempat tak ada taklid apa? Fikir pula. Fa'tabiru, artinya maka ambil, maka iktibar oleh kamu. Apa makna iktibar? Dan arti iktibar itu mengkias, laga suatu dengan suatu yang lain. Ya, kadang-kadang dia panggil kias aulawi. Apa kias aulawi? Kias yang lebih baik sekali, yang lebih aula. Boleh pakai kias aulawi. Dia bagi. Ada juga itu macam pukul. Wala taqul lahumā uffin. Jangan kamu kata kepada dua ibu bapa itu uffin. Apa makna uffin? Perkataan yang menggurihkan hati dia, menyakit hati dia, kasar, cakap kasar. Jangan kecil hati dia. Wala taqul lahumā uffin. Wa qul lahumā qawlan karīma. Katalah bagi dua ibu bapa itu akan perkataan yang lemah lembut. Ayat Quran, dia tak pergi kata ibu bapa perkataan yang kecil hati dia. Itu Tuhan larang. La wala taqul, la nahi. Hakikatun nahi li tahrim. Hakikat nahi itu haram itu, dilarang, menunjuk haram. Tak boleh. Jadi yang Tuhan larang tu pasal kata tak boleh. Sepak, tendang, ada yang tak keluar. Itu masalah zahiri. Kalau kita pukul mak kita, kita sepak mak kita, itu tak ada larang. Yang larang tak bagi cakap kasar dengan ibu bapa. Bukan tak bagi pukul ibu bapa. Boleh pukul ibu bapa. Mana ada ayat kata tak bagi pukul? Ayat tu dia tak bagi kata ke.
Itu zahiri. Kita lagu mana? Kita kias aulawi. Kias, guna kias. Lagu mana kias aulawi? Sedangkan kata cakap kasar tu pun tergurih hati dia, sakit hati dia. Tak boleh. Tamas kalau sakit 2 lapis. Lagi tak boleh. Aula lagi tak boleh. Sakit selapis pun tak boleh lah. Mana sakit selapis, sakit hati. Itu selapis ya. Hati sakit, cakap kasar. Kalau kata 2 lapis. Hati pun sakit, kulit pun sakit. Itu kata kias aulawi. Lebih aula lagi tak boleh. Lebih-lebih sangat tak boleh lah. Itu kias, guna kias. Nanti Pak tabiru tilik lah dalam. Hak selapis pun tak boleh, dan hak 2 lapis. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan hampir itu Adam dengan Hawa. Mu jangan masuk dekat pokok ni. Tak boleh masuk pokok. Bukan tak boleh makan buah, dia kata. Tak boleh masuk dekat je. Kalau ambil buah yang makan tak apa. Orang tu lekat buah tu orang sini. Yang masuk dekat pokok dia. Bukan lagu tu. Nak masuk dekat pun tak boleh. Tambah nak makan buah lebih lagi lah. Kias Allah. Jadi untuk kias. Allah pun tak nak larang. Tak bagi masuk dekat orang zina. Nak buat lebih lagi. Nak masuk dekat pun keji. Tu kias Allah dia panggil. Untuk kita guna kias. Maka iktibar oleh kamu. Dan arti iktibar itu mengkias suatu dengan satu yang lain. Kias pukul. Jadi dengan bercakap pun tak boleh, tambah nak pukul. Kias lah tu. Lebih lagi dah pukul tak boleh. Cakap kasar pun tak boleh dah, sakit hati dia. Pukul, 2 kali sakit kulit lagi, sakit hati lagi. Dan dengan dalil bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jatuh daripadanya kias yang banyak. Mana jatuh berlaku, bekerja daripada Nabi, kias yang banyak. Itu pasal apa tak boleh pakai kias. Hingga menyusun, mengarang oleh An-Nasih Al-Hambali. Nasih itu nama ulama. Ulama Hambali dia karang sebuah kitab bicara hak tu saja. Hingga menyusun, mengarang oleh An-Nasih Al-Hambali. Menyusun, mengarang akan sebuah kitab yang kecil. Dalam kitab bicara apa? Pada segala kias Nabi SAW. Dia sebut belakang di situ. Jadi apa salahnya kita guna kias? Pasal tu kita Quran, hadis, ijma' dan kias. 4. Bahkan ada satu lagi dia panggil istishab. Al-istishabul asli. Itu jarang ada. Tapi boleh pakai kat tersebut. Seperti kiasnya misal macam seperti kias Nabi akan mengkucuk orang yang puasa akan isterinya. Di bulan puasa tak boleh bersubuh dengan isteri. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu lailatas siyam, malam bulan puasa. Arrafasu ila nisaikum, bersetubuh dengan perempuan kamu. Siang hari tak boleh. Jadi dosa besar, batal puasa. Setubuh malam tak boleh kan? Ada ayat uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu malam bulan puasa setubuh dengan isteri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu pakaian bagi mereka itu, pakaian bagi kamu dan kamu pakaian mereka itu. Apa arti? Suami isteri itu suka pakaian, duduk setubuh. Jadi tak ada masalah, tapi syaratnya malam bulan puasa. Siang hari tak boleh. Baik kalau cium isteri siang hari, batal puasa dah. Setubuh tak boleh dah tadi. Seperti kiasnya kias Nabi akan mengkucuk orang yang puasa akan isterinya.
Batal puasa dah. Kias dengan apa? Kias dengan berkomor-komor. Komor batal puasa dah. Kata batal puasa. Marah. Komor tak batal puasa. Tubuh isteri, kucuk isteri takkan nak batal puasa. Seperti kiasnya kias Nabi akan mengkucuk cium orang yang puasa, dia cium isteri dia. Kias dengan apa? Dengan komor-komor. Pada ketiadaan membatalkan puasa. Kita ambil air bola mulut dengan telan batal puasa. Komor luah terbaik. Kita puasa batal puasa dah. Tak batal. Cium isteri boleh betul lah. Dia kias tu, boleh kias. Nabi buat. Dan setengah daripada kias pada ibadat. Sama-sama ibadat. Dan setengah daripada kias pada ibadat itu, bahawa dikias akan semayang dengan isyarat atas semayang orang yang duduk pada harum lagi sah dengan ilat hujannya pasal lemah. Boleh. Dan setengah daripada kias pada ibadat. Macam mana? Bahawa dikias akan sembahyang, kias dengan apa? Dengan isyarat. Dia tak larat. Nak duduk pun tak larat. Gitu. Nak tidur berbusuk pun tak boleh. Duduk meletang dah. Duduk meletang dah. Kemudian nak mati. Kena sembahyang juga. Atau nak baca. Nak baca lagu, nak baca mulut pun tak boleh dah. Lidah tak tahu dah. Isyarat buat umat-umat mulut. Rokok lagi isyarat dengan kelopak mata, klik. Sah dah sembahyang. Sah. Itu kias dengan orang lemah. Setengah daripada kias pada ibadat itu, bahawa dikias akan sembahyang, kias dengan isyarat sembahyang. Nak berdiri tak boleh, nak tunduk rokok tak boleh, nak baca tak boleh. Baru nak klik di kelopak mata. Ada dengan isyarat atas duduk, atas sembahyang duduk pada harus. Boleh. Lagi sah. Apa siapa boleh kias dengan ilat lemah. Masalahnya. Adapun perkataan Hasan Bandu. Yang jadi kita ni pasal Datuk ni dah ni. Hasan Bandu ni. Yang boleh syaikkan di kakak kita ni pasal berbalah dengan Hasan Bandu ni. Hasan Bandu ni kau muda. Bertuah juga lah. Jadi kita ni. Adapun perkataan Hasan Bandu, tidak halal kias di dalam urusan ibadah. Tak boleh, haram. Nak kias tak boleh. Nak kias dengan orang lemah, sembahyang duduk, sembahyang tidur tak boleh. Dia kata, maka iaitu perkataan Hasan Bandu, perkataan yang ditolak orang tak pakai. Iaitu perkataan Hasan Bandu itu perkataan yang ditolak. Yang ni yang ditolak oleh ulama. Tak betul. Pasal bertolak kerana tidak ada dalil atasnya. Tidak ada dalil atasnya. Atas kata tidak halal. Kata tak halal. Mana dalil? Bahkan telah sabit, telah tetap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kias pada haji dan puasa dan lain daripada kedua. Jadi Nabi sendiri berkias masalah haji, masalah puasa dan lainnya pada keduanya. Dan ulama guna kias. Dan ketahui olehmu, yang menuntut ilmu, bahwasanya disyaratkan pada hukum makis alaih itu. Makis alaih benda yang kita kias kepadanya. Makis alaih perkara yang kita kias di situ. Di benda itulah. Apa dia? Berkomor tadi ni. Kita kias berkomor tu tak batal puasa. Jadi berkomor tu makis alaih. Kucuk perempuan tu makis. Kucuk perempuan itu tak batal puasa. Pasal kita kias dengan berkomor. Jadi berkomor tu makis alaih. Kucuk perempuan tu dia panggil makis. Dan ketahui olehmu bahwasanya disyaratkan pada makis alaih benda yang kita kias
tempat kita kias bahawa sabit ia dalam Quran, ada dalam Quran. Kita tempat kita kias tu menjamu komo ada dalam Quran, tak baca sembahyang atau hadis atau ijma'. Kalau tak ada dalam Quran hadis ijma', nak kias di situ tak boleh, nak pegang di situ tak boleh. Maka perkataan Hasan Bandung dengan bahawasanya dasar bagi kias yang dibolehkan ialah Quran, sunnah saja, itu salah. Hasan Bandung ini sesat. Maka perkataan Hasan Bandung dengan bahawasanya dasar tempat pegang itu dasar tak kita sandaran bagi kias yang dibolehkan ialah sandar ke Quran atau sunnah hadis, tidak lainnya. Itu Hasan Bandung, iaitu perkataan Hasan Bandung, perkataan yang tidak ada dalil atasnya. Lagu tu tak ada dalil, bukan mesti Quran hadis, ijma' pun boleh. Jadi masalahnya. Berkata Ibnu Sam'ani dan ulama, dan ini apa dia ini? Ketiadaan harus kias atas barang yang sabit dengan ijma' tidak betul. Macam Hasan Bandung tu, tak betul. Kerana ijma' itu satu dalil pada mengisbatkan hukum sampai nas. Ijma' tu pun macam Quran juga, nas Quran hadis tu nas. Ijma' tu dia seperti Quran hadis lagi. Boleh kias ambil di situ. Maka apabila harus kias atas yang sabit dengan nas saya harus kias atas yang sabit dengan ijma'. Itu perkataan Ibnu Sam'ani. Jadi tujuan kita apa dia? Nak mengejar, meneguhkan pahaman kita, tempat pegangan kita ada 4: Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jangan tolak qiyas. Hasan Bandung dia tak mau. Intaha perkataan Ibnu Sam'ani. Dan ketahui. Oh dia? Ulang sikit. Dan ketahui oleh kau pernah. Dan ketahui olehmu bahwasanya disyaratkan pada hukum makis alaih itu. Makis alaih itu syarat tempat kita nak pegang, nak ambil tu, bahawa sabit dia benda tu dengan Quran, ada dalam Quran tempat kita ambil tu, atau hadis atau ijma'. Kalau tak ada berkait dengan Quran, tak ada berkait dengan hadis, tak ada berkait dengan ijma', tak boleh lah. Ada berkait makis alaih tu, tak kita ambil tu. Maka perkataan Hasan Bandung, dia kata dah, dengan bahawasanya dasar bagi kias tempat kita nak saku kias tu yang dibolehkan berkias tu ialah Quran dengan sunnah saja. Ijma' tak boleh. Apa salahnya ijma' pun? Ijma' pun mari daripada Quran juga. Maksudnya ijma' pun mari daripada hadis juga. Tidak lainnya. Jadi ijma' dia tak mau. Dasar ambil ijma' dia tak mau. Dasar ambil daripada hadis Quran tak boleh kata. Ijma' tak boleh buat. Itu perkataan yang tidak ada dalil atasnya. Kita tak boleh ambil daripada ijma'. Jadi ambil daripada ijma' tak boleh. Pada ijma' pun ulama buat, dia ambil daripada Quran juga. Maksudnya bab yang ketiga, mazhab. Ini kita bicara mazhab. Asalnya Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian mazhab. Apa dia mazhab? Kita mazhab apa? Kawan ni mazhab apa? Nak tarik mazhab. Bab yang ketiga, mazhab. Bermula mazhab pada logat cakapan, nama bagi tempat berjalan. Itu tak dikandaki tu, cuma dia nak hurai je. Zahaba, yazhabu. Jadi zahaban fahuwa zahibun wa zakam apa namanya? Wa zakam mazhubun, izhab mazhabun, mazhabun mizhabun. Tempat, isim zaman, isim makan, isim alat, tempat. Di zarab makan. Bermula mazhab pada logat nama bagi tempat berjalan. Ini zarab makan. Dan pada istilah, ini yang kita nak ni. Nak kerti mazhab ni ni. Dan pada istilah, pada perkataan ulama fiqh. Mazhab apa dia? Segala hukum yang menjalani kepada hukum tu oleh imam yang mujtahid. Hukum itulah pada segala masalah.
ma zahaba ilaihi al-imam al-mujtahid. Al-mazhab ma zahaba ilaihi al-imam al-mujtahid. Itulah mazhab, hukum hakam. Yang menjalan ikut tu ulama mujtahid. Syafi'i satu daripada mujtahid. Apa dia? Hukum dia. Syafi'i buat. Ikut dia hukum tu. Kita taklid tu lah. Mazhab. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya tidak ketentuan mazhab itu dengan imam yang pak. Kita ada tahunya mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Bukan tentu hak tu ada lain. Mazhab Ibn Abbas, mazhab Siti Aisyah. Siti Aisyah ada mazhab dia. Ibn Abbas ada mazhab dia. Bukan kata mazhab empat tu saja, tapi mazhab mereka hak masyhur kita ikut ni empat je lah. Tapi kalau orang kata ada lain lagi, kita jangan bingung. Itu untuk hak mereka. Ada lagi. Bahkan sekalian sahabat yang mujtahid pun ada bagi mereka itu mazhab untuk mereka. Mazhab Siti Aisyah adalah cara dia. Mazhab Ibn Abbas, seperti mazhab Ibn Umar ada. Dan adakah harus bagi kita taklid akan sahabat yang mujtahid? Boleh ke tak? Kita ni taklid ulama, bukan sahabat. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi bukan sahabat. Kalau kita taklid Ibn Abbas, mazhab kita Syafi'i, bila nak buat kerban ialah dengan binatang-binatang ternakan. Jadi kambing, lembu, unta, itu binatang ternakan. Itu mazhab kita Syafi'i. Mazhab Ibn Abbas pula, ayam boleh buat kerban. Boleh kita nak. Kita nak pakai mazhab Ibn Abbas. Kita nak cari kambing tak ada duit mahal. Lembu lebih lagi tak ada duit. Kerbau, unta. Berasa nak buat kerban, ayam bapak dah sekor. Boleh. Inilah kerban aku kerana Allah Ta'ala. Ikut mazhab Ibn Abbas. Adakah harus? Boleh ke tak? Bagi kita taklid akan sahabat yang mujtahid macam Ibn Abbas. Dia mujtahid, maka ada padanya khilaf. Kalau hak Syafi'i ini tak ada masalah lah. Hak sahabatnya ada khilaf. Adakah harus bagi kita taklid akan sahabat yang mujtahid? Tulis itu seperti Abdullah bin Abbas. Seperti Abdullah bin Abbas. Bahrul ilmi. Bahrul ilmi. Tarjumanul Quran. Bahrul ilmi, tarjuman, tarajimin alinun. Terjemah, tarjumanul Al-Quran. Nabi kata sendiri, pupu Nabi, pupu dengan Nabi. Alhamdulillah bahrul ilmi, tarjumanul Quran. Laut ilmu, alim sungguh, tukang terjemah Quran. Tafsir Ibn Abbas. Akhirus sahabah mautan bit Taif. Akhir sahabat Nabi mati di Taif. Alhamdulillah bin Abbas. Sekali dengan Syekh Daud Tani, kubur di situ. Kami pergi baru ya. Kita tengok kubur. Di Taif. Maktab dia tulis. Dia lah tu dalam tu. Dia ni pupu Nabi. Alim melani. Alim sungguh. Dia mujtahid. Adakah harus bagi kita taklid akan sahabat yang mujtahid seperti Abdullah bin Abbas, pupu Nabi, bahrul ilmi, tarjumanul Quran, akhirus sahabah mautan bit Taif. Akhir sahabat yang mati di Taif. Dia tak mati di Mekah, dia mati di Taif. Macam Anas bin Malik, akhirus sahabah mautan bil Basrah. Dia mati di Basrah. Di Baghdad no. Kata pindah buat sahabat Nabi. Bercelau, kau nak mati sana, kau ni mati sini. Pasal apa? Berdakwah. Dia berdakwah, mengajar. Duduk di kampung tu, sakit-sakit mati situ.
maka ada padanya pada taklid sahabat khilaf dua kaum. Bermula ulama yang muhakkikin menegah mereka itu tak boleh. Jadi nak taklid mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab sahabat tu salah, tak boleh. Bermula ulama yang muhakkikin. Apa muhakkikin? Tulis itu. Isbatus syai' bid-dalil. Muhakkikin. Alif sa ba alif ta. Isbat asy-syai' alif lam shin ya hamzah. Bid-dalil ba alif lam dal lam ya lam. Isbatus syai' bid-dalil. Itu orang panggil ulama muhakkik. Tak ada lah. Bagaimana ni? Isbatus syai' bid-dalil. Tu ulama muhakkik macam pada tu ayat. Jadi saya yasin tu. Isbatus syai' bid-dalil. Dia sabit satu dia buat mari dalil. Ingat dalil. Hak ni dia dalil. Hak ni dia dalil. Hak ni dia dalil. Itu ulama tu muhakkik. Isbatus syai' bid-dalil. Ada satu lagi dia panggil mudakkik. Itu lagi payah. Muhakkik wal mudakkik. Mudakkik haluh lagi. Ulama yang halusi. Isbatus syai' bid-dalil wa ityanum bidalilil akhar. Apa yang ada? Isbatus syai' bid-dalil wa ityan bidalilil akhar. Mesabik satu dengan dalil, buat mari dalil pula atas dalil ni. Mumik hak ni buat dalil, mana dalil? Buat mari dalil satu lagi. Berlapis dalil. Itu orang panggil mudakkik. Tak ada dah. Habis. Muhakkik ni pun payah dah. Buat mari satu ni dia dalil. Dia ingat ayat, dia ingat hadis, dia ingat dia ingat ni, ingat belakang. Bila dia kata ni dia dalil hadis. Bila dia kata ni dia dalil ijma'. Itu nama ulama muhakkik. Mudakkik tu atas lagi, tinggi lagi. Buat mari dalil atas dalil dan pula satu lagi buat mari. Lapis lagi. Bermula ulama yang muhakkikin, ulama yang mensabit satu dengan dalil, menegah mereka itu. Nak taklid sahabat tak boleh. Bukan kerana kekurangan pada ijtihad mereka itu. Pasal apa tak bagi? Pasal dia ta'lim Pak Abdullah bin Abbas alim lagi. Kalau kita tak bagi pasal lain. Bukan kerana kekurangan pada ijtihad mereka itu sahabat. Ijtihad mereka itu cukup lengkap. Bahkan yang tak bagi itu pasal apa? Kerana terangkat kepercayaan daripada segala mazhab mereka itu. Apa satu lah. Kerana terangkat hilaf kepercayaan daripada segala mazhab mereka itu mazhab sahabat. Kerana pasal apa terangkat? Kerana ketiadaan dihimpunkan. Jadi dia tak buat selera, tak kutip buat. Ada pun hak kita dia kutip buat. Nanti hak Syafi'i kutip buat. Himpun. Hak sahabat ada, tapi tak ada buat himpun, tak ada buat kitab, tak ada baca, takut jadi bercelaru atau salah. Itu kerana ketiadaan dihimpunkan. Berkata akan dia, apa dia? Tak boleh menegah pada ijtihad mereka itu. Berkata akan dia akan apa nama ni, bermula ulama yang muhakkikin menegah. Berkata akan dia akan menegah. Mereka itu ulama jadi oleh Ibnu Qasim Al-Abbadi. Tak boleh. Adapun perkataan Hasan Bannu, jadi boleh, ada setengah kata boleh juga, bukan tak boleh langsung. Ada setengah-setengah tu boleh. Dalam Bajuri pun ada. Bajuri Abu Qasim. Dia kata boleh kita taklid mazhab Ibnu Abbas pada buah kerban ayam. Bukan Syafi'i itu. Luar pada mazhab 4. Mazhab Ibnu Abbas. Kita nak buat. Boleh dia kata. Ada kaul kata boleh. Pecah-pecah di sini. Ada setengah kata tak boleh. Mazhab sahabat tu salah pakai lah. Pasal dia tak nak tertipu. Tapi bila ada benda tu, ada dalil kuat, setengah-setengah perkara daripada tu dalil cukup terang, boleh kita ikut. Macam kerban dengan ayam bapak.
Adapun perkataan Hasan Bandung dengan bahwasanya di dalam 23 tahun itu adapun perkataan Hasan Bandung dengan bahwasanya di dalam 23 tahun itu, tulis itu, di dalam 23 tahun itu ialah masa yang Nabi kita jadi Rasul. 23 tahun 23 tahun apa dia? Masa Nabi kita jadi Rasul. Bahwasanya di dalam 23 tahun itu, yaitu masa yang Nabi kita jadi Rasul. Dan jadi Rasul di Mekah 13 tahun. Dia jadi Rasul di Madinah 10 tahun. Jumlahnya 23 tahun. Umur Nabi 40. Nanti jadi Rasul. Dia jadi Rasul di Mekah 13 tahun. Cukup 13 tahun musyrikin Mekah hamba Nabi, nak kepung, nak bunuh. Hijrah ke Madinah 13 tahun Mekah. Cukup 13 tahun ni hamba dia. Lari dengan Sayyidina Abu Bakar pergi ke Madinah. Duduk di Madinah 10 tahun, wafatlah. Duduk 10 tahun di Madinah, wafat. Jadi jumlahnya jadi Rasul 23 tahun. Quran turun 23 tahun. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Aku turun Quran malam Qadar, malam bulan Ramadan, malam 27 bulan Ramadan. Turun Quran sekaligus. Kemudian dah ambil situ di Baitul Izzah. Waktu turun sikit lagi ada hayat Nabi. 23 tahun Nabi hidup. 23 tahun Quran turun sampai habis. Quran turun 23 tahun. Tidak bahwasanya di dalam 23 tahun itu, bahkan hingga 1 kurun Hijriah, 1 tahun, 1 kurun 1 tahun, kaum muslimin tidak kenal mazhab-mazhab. Itu bahasa Bandung tu. Dia kata tak tahu mazhab-mazhab. Tak apa masa tu. Tidak kenal mazhab-mazhab. Maka jika dikehendaknya, dikehendak Hasan Bandung kata tak kenal mazhab tu, mazhab imam yang 4, maka diterima. Syekh dia kata, Syekh Bandung kata, semenjak 23 tahun hingga sampai 100 tahun, bahkan hingga sampai 100 tahun, kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'un tabi'in, kurun satu kurun nanti satu kurun 100 tahun, satu kurun 100 tahun, satu kurun 100 tahun, kurun sahabat 100 tahun. Lepas pada 100 tahun orang panggil kurun tabi'in. Kurun tabi'in 100 tahun pula kurun tabi'un tabi'in. Jadi 100 tahun satu kurun, 100 tahun satu kurun, 100 tahun satu kurun. Nanti hingga 100 tahun orang tak ada mazhab lagi. Imam Syafi'i pun tak ada lagi. Hambali pun tak ada susun apa lagi. Bahkan hingga 1 kurun kaum muslimin tidak kenal mazhab-mazhab. Betul. Maka jika dikehendaknya, kehendak Hasan Bandung, dia kata 100 tahun tu orang tak kenal mazhab. Maka jika dikehendaknya, kehendak mazhab imam yang 4, maka diterima lah. Betul lah. Pasal Imam ni tak bakit lagi. 100 tahun tu Imam Syafi'i tak beranak lagi. Hanafi, Hanbali, Maliki semua tak ada lagi. Memang orang tak kenal semua. Dah tak ada mazhab yang 4. Itu boleh terima. Syekh dia kata. Jadi, dan jika dikehendaknya mazhab sahabat, tak betul. Mazhab sahabat ada. Jadi, cuma mazhab 4 tu tak ada lagi. Masa tu tak ada mazhab Syafi'i, tak beranak lagi. Syafi'i pun tak bakit lagi. Hanafi, Hanbali. Dan masa 100 tahun, satu kurun yang mula tu tak kenal mazhab lagi. Memang kita boleh terima lah tu. Pasal Syafi'i, Maliki tak ada apa lagi. Tapi mazhab lain ada masa tu. Mazhab siapa dia? Mazhab sahabat. Masalahnya jangan nafi perabi. Jika asal ni salah. Dan jika dikehendaknya, kerana tidak kenal mazhab tadi ni, mazhab. Dan jika dikehendaknya, kerana asal Bandung, mazhab sahabat, maka tidak betul. Jadi Malaysia tak kenal dalam masa 100 tu, tak kenal mazhab. Tak kenal apa mazhab sahabat ada. Ada mazhab. Mazhab Ibn Abbas, mazhab Sepulang, mazhab Siti Aisyah.
Tak ada siapa. Kerana tidak ada dalil. Mana dalil? Yang kata tak kena mazhab. Saya kali tanya Hasan Bandu, mana dalil? Kata tak kena mazhab. Mazhab ada masa tu. Mazhab Syafi'i tak ada lah. Mazhab lain tak ada. Mana dalil kata tak ada? Kata tak kena mazhab. Mencakap tak betul. Bahkan ada pada cakapan perkataan Hasan Bandu membahasakan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kepada jahil. Jadi sahabat jahil lah. Kata tak ada mazhab, tak ada apa masa tu 100 tahun. Jadi puak sahabat jahil berdengung lah. Mana boleh lagu tu? Begitu hukum lagu tu. Mazhab alim, ulama-ulama tinggal lagi tak tersusun. Tu saja. Mazhab tu ada tapi tak susun. Tak buat buku-buku, tak buat kitab-kitab tahu lah. Mazhab ada dah. Itu cakap asal baru tak betul. Habis. Mana ni? Jadi kita faham lah, mazhab ni bukan baru. Mazhab 4 ni timbul belakang. Syafi'i, Hambali, Maliki ni belakang, timbul belakang. Dulu pada mazhab 4 ni ada mazhab? Ada. Mazhab siapa? Mazhab Siti Aisyah, mazhab Abu Bakar, mazhab Abdullah bin Abbas. Ada. Tapi tak susul lagi. Jadi kita nak ikut tak boleh lagi, takut menjadi bercelaru. Lagi lah satu, yang kedua pula masa tu masa orang duk elok lagi. Pasal tak jauh dengan Nabi tu. Ni kita ni lepas jauh dah. Kena susun macam tauhid tu. Tauhid itu juga. Masa Nabi tak ada sifat 20, tak ada. Maturidi, Asy'ari tak karang lagi. Satu orang masa tu tauhid, orang masa tu elok. Pasal dia dekat dengan Nabi. Tak bercelaru, akidah dia tak bercelaru lagi. Lepas ke belakang ni, timbul Mu'tazilah, timbul Qadariyah, timbul Jabariyah. Asy'ari buat kitab. Pegangan ni. Itu juga belakang ni, Syafi'i buat kitab. Tubuh hari, kena tubuh aku. Kalau Hanafi kata kena tubuh aku hari. Buat timur naik mazhab. Kita ucap dia. Syafi'i beranak di Nuh. Dia qazah, binti qazah tu. Beranak situ. Lepas tu, bagi Mekah, mengaji di Madinah tu. Mengaji Imam Malik, tunggu dia. Syafi'i, mak dia bunting 4 tahun. Imam Syafi'i tu mengandung 4 tahun. Orang mengandung 9 bulannya. Beranak lah. Mak dia mengandung 4 tahun baru terbit. Terbit terkeras dah lah. Tua dalam perut lagi. Umur 6 tahun ingat Quran lah. Umur 10 tahun Quran lah. Macam ni. Bukan ada apa dulu. Pen dakwat ni pun tak ada. Tak ada payah. Macam ni tu ambil kakak kami. Tulang usuk kakak kami tu. Tajam. Kalau kepak jadi tajam. Bila tunggu dia cerita, dia teluk elio dia. Dia tag dia tu. Dia tulang kami, dia tulis di lengan dia. Tulis di lengan dia. Kering elio tu ingat. Kering tu ingat sampai tak lupa dah. Itu Imam Syafi'i. Kelebihan dia. Kering elio tu dia tulis. Kat dia otak dia. Dan ada pun perkataan mereka beramal dan beribadat menurut asas Islam yang 4. Apa pula? Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka حسن الخاتمة وأنت اللهم اجعل اجتماعنا هذا وغيره بالرحمة وافتراقنا من بعده بالمغفرة والعصمة وانفعنا يا الله بالصلاة والنبي دعوة فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.